Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam dua video sebelum ini kita telah membincangkan persiapan sebelum dan sewaktu menjawab peperiksaan dalam talian. Jadi untuk video kali ini kita akan membincangkan tentang apakah yang perlu kita lakukan selepas kita selesai menjawab soalan peperiksaan. Kalau peperiksaan bersemuka, sebaik saja pemeriksa kata pengawas peperiksaan kata okey, masa dah tamat dan kita boleh tarik nafas lega, kemudian kita tunggu kertas jawapan tu dikutip, kemudian kita keluar daripada dewan peperiksaan. Tetapi untuk peperiksaan dalam talian, tamatnya tempoh menjawab itu tak semestinya tamat peperiksaan. Ada perkara-perkara, ada tugas-tugas lain yang perlu kita lakukan untuk menghantar jawapan tu kepada pensyarah kita supaya ia dapat diperiksa. Jadi ini perbezaan terbesar di antara peperiksaan bersemuka dengan peperiksaan dalam talian. Untuk peperiksaan dalam talian ni kita pula yang kena mempersiapkan jawapan kita dan menghantar jawapan kita kepada pensyarah untuk semakan. Jadi ada beberapa perkara yang perlu kita lakukan sebaik saja kita selesai menjawab soalan peperiksaan. Yang pertamanya, sekiranya kita menulis jawapan kita ataupun kita menaip jawapan kita, tak kisahlah menulis atau menaip, tolong pastikan bahawa nombor matrik awak ditulis pada setiap halaman. Kalau awak menaip jawapan awak dan boleh letakkan ni di bahagian header ataupun footer dalam file awak, right? Tapi penting untuk awak tulis nombor matrik pada setiap halaman, right? Kemudian tulis nombor halaman pada setiap halaman. Maksud saya, kalau katakan jawapan awak untuk soalan pertama ni ada semua sekali ada 10 muka surat. Jadi susun ke 10 muka surat itu ikut urutan. Kemudian pada muka surat pertama tulis 1/10. Maksudnya itu adalah muka surat pertama daripada 10 muka surat. Kemudian pada muka surat yang kedua tulis 2/10. So itu adalah muka surat yang kedua daripada 10 muka surat. Right? Kerana itu akan membantu pensyarah untuk mengetahui sama ada urutan jawapan itu betul ataupun tidak. Right? Kemudian ketiga, susun kertas jawapan mengikut soalan. Right? Maksudnya kesemua jawapan untuk soalan pertama, kumpulkan satu tempat. Kesemua jawapan untuk soalan kedua letakkan satu tempat. Kesemua jawapan untuk soalan ketiga letak di satu tempat. Alright. Kemudian ini yang penting juga, semak jawapan awak. Betul ataupun tidak, munasabah ataupun tidak jawapan awak, right? Ataupun mungkin bila awak menulis penerangan tu ada ayat tergantung ke, right? Ataupun ada bahagian awak terlepas pandang ke, right? Jadi gunakan masa ini untuk menyemak jawapan awak. Kalau dalam kursus fizik, kursus yang saya ajar, biasanya saya akan nasihatkan pelajar saya untuk gunakan waktu ini untuk menyemak sama ada jawapan mereka mempunyai unit ataupun tidak, right? Dan kalau graf, adakah paksi graf itu dilabel ataupun tidak, atau rajah itu dilabelkan ataupun tidak. Alright, seterusnya, kalau kita menulis jawapan kita, then kita perlu mengimbas jawapan kita menggunakan apps. Right? Dan biasanya ini dibuat sama ada menggunakan phone ataupun menggunakan scanner. Kalau kita ada scanner dan kita guna scanner lah. Kalau kita memilih menggunakan phone, maka ada dua apps yang boleh kita gunakan. Ada banyak lagi apps sebenarnya, tapi saya cuma perkenalkan dua saja. Yang pertama adalah Cam Scanner dan yang kedua adalah Adobe Scan. Dan kedua-dua ini adalah perisian OCR, Optical Character Recognition. Maksudnya perisian ini memang telah direka bentuk untuk menangkap gambar dokumen. Right? Jadi perisian ini ada kemampuan untuk membaca tulisan tangan kita dan memastikan dokumen yang dihasilkan itu berkualiti. Right? Setengah pelajar, apa mereka buat? Mereka sekadar menangkap gambar jawapan diorang menggunakan kamera pada telefon masing-masing. Tiada masalah nak berbuat sedemikian, cumanya awak kena sedar bukan semua kamera bagus dari segi mutunya.
setengah kamera memerlukan pencahayaan yang betul dan semua tu. Ketiga, saiz file image yang diambil oleh kamera telefon pintar mungkin besar, right? Dan keempat, format file image yang diambil menggunakan kamera telefon pintar tu pun mungkin akan beza-beza. Mungkin ada yang JPEG, mungkin ada yang PNG, ada yang GIF, ada yang RAW ya. Jadi itu akan menyusahkan kita nanti bila kita nak seragamkan ke semua file yang kita nak muat naik, right? Jadi saya syorkan awak semua untuk menggunakan sama ada cam scanner ataupun Adobe Scan. Dan sekiranya awak menggunakan perisian ini, secara defaultnya kesemua dokumen yang diimbas itu akan disimpan sebagai PDF, sebagai file PDF. Dan biasanya file PDF memang kita gunakan untuk membaca dokumen pun, jadi itu adalah format yang paling sesuai. Biasanya kalau kita menggunakan apps di telefon pintar kita untuk mengimbas jawapan kita, file itu akan disimpan dalam phone kita. Isunya sekarang, biasanya kita menjawab soalan peperiksaan tu dalam laptop. Jadi macam mana kita nak pindahkan apa yang kita telah imbas gunakan phone kita ke dalam laptop kita? Ada beberapa cara untuk melakukan perkara ini, untuk memindahkan file daripada phone ke laptop. Cara yang paling mudah adalah untuk menggunakan khidmat cloud service. Misalnya boleh gunakan Google Drive ataupun gunakan Dropbox. Right? Kalau awak menggunakan cam scanner misalnya, dalam apps itu, dalam app cam scanner itu memang ada pilihan untuk memuat naik file yang diimbas itu terus ke dalam Google Drive. Right? Dan bila dah dipindahkan ke Google Drive, awak boleh buka Google Drive itu di laptop masing-masing dan muat turun file tersebut. Jadi Google Drive ni sangatlah berguna untuk menyimpan dan memindahkan file selain daripada ciri lain lah. Tetapi memandangkan kita di UKM memang melanggan kepada khidmat Google ni, jadi setiap seorang pelajar memang ada Google Drive-nya yang tersendiri, dan saya syorkan kalian semua untuk memanfaatkan khidmat Google Drive ini. Ini khidmat yang telah awak bayar dalam yuran pengajian awak. Jadi kalau awak tidak memanfaatkannya, ia agak merugikan lah. Kalau awak tak selesa menggunakan Google Drive, awak boleh menggunakan Dropbox. Cuma Dropbox ni dia agak terhad, dia punya capacity je. Kalau awak nak lebih besar lagi, dan awak kena bayar. Tapi Google Drive ini untuk pelajar UKM kapasitinya agak besar, dan ianya percuma, right, untuk pelajar UKM. Okey, jadi kita boleh gunakan khidmat cloud ni untuk memindahkan file daripada file yang telah diimbas daripada telefon pintar ke dalam laptop. Ada kalanya kita perlu mencantumkan file. Maksudnya contohnya kalau pensyarah itu memerlukan kesemua jawapan dalam satu file saja, right? Tapi kita ada 4 file yang berasingan. So macam mana kita nak merge? Macam mana kita nak cantumkan ke semua file tu? Untuk tujuan ini, ada beberapa khidmat merge PDF yang ditawarkan di internet. Awak pergi ke Google, pasal awak type saja how to merge PDF or online PDF merger, pasal akan keluar banyak laman sawang yang boleh berbuat sedemikian. Cumanya ia akan mengambil masa, sebab katakan awak ada 4 file yang ingin dicantumkan. Jadi apa yang perlu berlaku adalah awak perlu muat naik 4 file. Kemudian awak muat naik ke laman sawang tersebut. Kemudian laman sawang tersebut akan mencantumkan file itu. Kemudian awak kena download balik file tu ke dalam laptop awak. Jadi itu akan makan masa, right? Jadi fikirkan juga sama ada berbaloi ataupun tidak awak buat sedemikian, right? Sebab itu mungkin akan mengambil dalam 5 minit, 10 minit, bergantung pada berapa banyak file yang awak kena cantumkan, right? Sebab proses pencantuman itu dibuat di atas server, right? Dan kalau server tu slow ataupun capaian internet awak slow, dan itu akan melambatkan lagi proses ini. Dan awak perlu melakukan ini dalam konteks peperiksaan. Kalau dalam konteks
menyiapkan tugasan yang mana awak ada masa yang agak panjang, tak ada masalah saya rasa. Tapi dalam konteks peperiksaan di mana masa itu terhad, awak betul-betul kena fikir berbaloi ataupun tidak awak luangkan masa untuk membuat setiap satu perkara ini. Kemudian kebiasaannya pensyarah akan menetapkan fail yang dihantar tu kena dalam format yang tertentu. Macam dalam kes saya biasanya meminta pelajar saya untuk menyimpan fail dalam format PDF. Kenapa? Sebab dalam format PDF ni dia akan memelihara susun letak fail kita. Maksudnya kalau fail kita tu ada persamaan, ada graf, ada jadual. Bila kita simpan dalam PDF, kedudukan kesemua elemen-elemen tu takkan berubah. Tapi kalau kita muat naik sebagai Word, mungkin akan lari formatting dia. Mungkin ada bahagian yang hilang pun. Jadi untuk selamat, kita simpan elok sekiranya kita simpan kesemua fail kita tu dalam format PDF. Okay. Kemudian kita perlu namakan fail jawapan kita. Biasanya saya akan minta pelajar saya untuk menamakan fail itu soalan 1 atau soalan 2, soalan 3 atau tugasan 1, tugasan 2, tugasan 3. Fail yang mudah, nama fail yang mudah untuk awak faham dan untuk pensyarah faham. Right? Dan kalau nak, awak boleh letakkan juga nombor metrik. Tetapi memandangkan setiap pelajar akan memuat naik jawapan itu menggunakan akaun masing-masing, jadi tak ada isu sangatlah akan terkeliru fail yang dihantar oleh pelajar A dengan pelajar B. Melainkan awak meminta pelajar lain untuk memuat naik bagi pihak awak. Itu akan jadi lainlah isu je. Kemudian periksa saiz fail awak. Kalau dia sampai kalau jawapan itu, kalau fail jawapan tu hanya mengandungi teks tetapi dia sampai 100 MB, dan awak tahu ada sesuatu yang masalah kat situ, right? Sebab lagi besar saiz fail tersebut, maka lagi lamalah masa yang diperlukan untuk memuat naik fail jawapan tersebut. Dan kalau capaian internet awak tidak begitu bagus, itu akan mendatangkan masalah. Kemudian akhir sekali, muat naik fail jawapan itu di UKM Folio ataupun di mana-mana yang pensyarah awak telah tetapkan untuk muat naik. Setengah pensyarah dia kata okey, setengah pensyarah akan bagi link kepada Google Drive dan awak kena muat naik semua fail tu ke dalam Google Drive. Itu pun boleh juga, tapi muat naik fail tersebut. Dan biasanya ini adalah detik yang paling genting, sebab sekiranya capaian internet tu terganggu sewaktu awak telah memuat naik fail tu, dan awak kena mengulanginya sekali lagi, right? Ataupun tiba-tiba capaian internet tu menjadi perlahan, dan mula-mula je laju je, lepas tu jadi perlahan, dan awak kena fikir adakah awak nak cancel dan restart balik ataupun awak nak tunggu saja, right? Sebab masa tengah berjalan ni, masa peperiksaan tu, masa tempoh untuk memuat naik tu sedang berjalan kan. Jadi itu adalah keputusan yang perlu kita lakukan, yang perlu kita ambil sewaktu proses memuat naik fail jawapan ni. Kemudian akhir sekali, sahkan bahawa jawapan awak telah dihantar. Biasanya dalam UKM Folio ni awak perlu klik butang submit dan baru jawapan awak akan dihantar. Maksudnya awak muat naik fail awak, kemudian awak perlu cari butang submit, tekan submit, dan baru fail itu akan dihantar kepada pensyarah. Selagi mana awak tak tekan butang submit, fail itu akan dimuat naik tapi tidak akan dihantar kepada pensyarah. Jadi jangan lupa tekan butang submit, sebab ini adalah kesilapan yang lazim dibuat oleh pelajar juga. Jadi kalau lihat, sebenarnya banyak perkara yang perlu berlaku selepas menjawab peperiksaan itu, dan biasanya pelajar akan underestimate berapa lama yang masa diperlukan untuk melakukan kesemua perkara ini. Jadi sebelum ini kita mungkin sangka membuat persiapan sebelum peperiksaan dan sewaktu menjawab soalan itu yang mencabar. Tetapi bila peperiksaan dalam talian ni, apa yang berlaku selepas menjawab peperiksaan itu pun boleh menjadi detik-detik yang mencemaskan. Tetapi ini realiti peperiksaan dalam talian. Kita tak boleh lari daripada realiti ini, dan nak tak nak, suka ataupun tidak, kita terpaksa berdepan dengannya. Apa yang kita boleh buat adalah untuk mempercekapkan diri kita supaya kita tidak melakukan kesilapan-kesilapan yang boleh merugikan kita.